Kita mula kembali mana bahagian terakhir iaitu soal yang ketiga dalam daurah Mari Berjiwa Tauhid. Kita pada hari ini dengan sama-sama kita membaca kita Al-Fatihah. Kita akan dapat berjumpa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah, inna shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey. Jadi kita mulakan dengan setelah kita bahagian pertama kita bagi segenap mukadimah supaya anda semua memahami apa sebenarnya yang kita nak buat. Kemudian pada bahagian yang kedua kita menguraikan tentang apa yang berkaitan dengan syariat dan hakikat seperti mana dalam buat belakang ni, dan pengertian kita ini lebih kepada memahami dimensi hakikat. Jadi oleh kerana kita nak memahami dimensi hakikat, disiplinnya berbeza dengan disiplin syariat. Jadi maknanya itu berbeza di antara hakikat dan syariat. Dimensi hakikat adalah kepada dimensi dalaman manusia, akalnya, hatinya, jiwanya, itu hakikat. Adapun dimensi syariat lebih kepada apa ya? Lebih kepada perlakuan manusia, sistem kehidupan manusia. Itu dimensi syariat. Adapun yang menggabungkan di antara iman, Islam dan ihsan ini, yang menggabungkan di antara syariat dan hakikat ini apa dia? La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma ni kalimah syahadah itu dijadikan rukun di mana? Rukun iman ke rukun ihsan ke rukun Islam? Rukun Islam. Kenapa di situ? Kerana kalimah syahadah itu ada nilai bersama pada syariatnya dan pada hakikatnya. Latihan untuk ihsan, tasawuf, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Untuk memahami iman, ilmu akidah juga dengan Muhammadun Rasulullah. Okay? Dan untuk menyempurnakan Islam, fiqh pun mesti juga dengan Muhammadun Rasulullah SAW. Maknanya bagi dia memberi adalah contoh terbaik pada jasad, bagi dia contoh terbaik pada rohani, dan contoh terbaik pada akal. Yang dikatakan mengikuti sunnah baginda adalah apa? Pada kepercayaannya, pada jiwanya, dan pada rohani baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara nak ikut sunnah Nabi pada penampilan dengan nak ikut sunnah Nabi pada jiwa baginda, mana yang lebih afdal dan afdal dan utama? Jiwa. Berapa ramai orang yang mengikut sunnah Nabi pada penampilannya tapi jiwanya dia ikut sunnah Nabi. Pada rohani baginda sallallahu alaihi wasallam, apa yang ada pada rohani baginda? Pada rohani baginda, pada jiwa baginda hanya ada cinta. Sebab baginda itu penzahiran cinta, rahmat. Rahmatan yang alami tidak akan dapat dipahami tanpa jiwa cinta. Maka kalau jiwa kita tidak jiwa cinta, kita ikut sunnah tak? Tak. Berapa ramai orang yang menampilkan perlakuan dan pemakaian sunnah tapi jiwanya penuh kebencian. Hakikatnya dia ittiba sunnah atau tidak? Tak. Gitu. Jadi maknanya bila dalam rohani Rasulullah ada cinta, maka dalam rohani kita juga mesti ada cinta. Daripada rohani yang ada cinta menghasilkan jiwa yang bercinta, daripada jiwa yang bercinta akan menghasilkan tingkah laku yang berkasih sayang. Untuk bertingkah laku kita terikat dengan sistem syariat. Maka bila kita bersyariat penuh dengan kasih sayang, maka fiqh adalah sistem dalam ad-din. Allah percaya daripada ad-din. Fiqh ini percaya daripada ad-din untuk menampilkan bagaimana berkasih sayang. Sekarang kita bersembahyang untuk menampilkan berkasih sayang, berpuasa berkasih sayang, zakat berkasih sayang, betul-betul. Dalam haji berkasih sayang. Sistem perundangan, kehakiman, kehidupan, ekonomi, semuanya adalah untuk menzahirkan kasih sayang itu. Tetapi kalau tanpa hakikat, akan berlaku tak syariat yang berkasih sayang? Sekarang ni anda fikir sendiri, syariat yang berlaku sekarang ini dengan kasih sayang ataupun dengan tanpa kasih sayang? Kita tak fikirkan. Yang sepatutnya syariat adalah penampilan cara hidup berkasih sayang. Lihat bagaimana kita nak mendidik anak-anak kita. Siapa yang tak tutup aurat jangan masuk masjid. Dilarang masuk jika tidak tutup aurat. Kata ada berkasih sayang tak? Nah, ini contoh simple saja. Dia tidak boleh dihukumkan secara menyeluruh general, tidak, hanya contoh.
Ya, tapi yang mata Ustaz, dekat satu masjid, seorang perempuan yang memang tak bertudung, pakaiannya memang agak tidak sopan lah, tapi nak mencari tandas di masjid. Dan masuk tandas masjid mesti masuk dalam kawasan masjid, bukan masuk komponen masjid, masuk dalam pagar masjid, dihalau oleh pagar masjid. Ini masjid bukannya nak ni awak tak mau pakai macam ni, nak masuk masjid, hormatlah masjid sikit apa semua. Itu cara kita menghormati masjid? Tak. Cara kita menghormati masjid adalah dengan berjiwa tauhid. Jiwa tauhid kita adalah dengan berkasih sayang. Kalau ada jiwa berkasih sayang, kita akan halus dalam kita menyantuni hamba-hamba Allah yang merupakan umat Rasulullah yang amat dicintai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Faham kat situ? Okey. Jadi sekarang kita sambung pula tentang kitab ini. Jadi untuk memahami intipati kitab ini, kita baca bukan mukadimahnya, sebab kita sudah bermukadimah dengan panjang sekali. Kita baca akhir kalam terus. Baca akhir kalam. Mukadimahnya itu adalah perkara yang kita huraikan beberapa jam dalam surat pertama dan kedua. Sekarang surat ketiga, intipati kitab ini. Akhir kalam muka surat 80. Ini kita baca harfan jahasim. Akhir kalam. Senyum lah, ada senyum lah. Dia dah kata kitab kan? Senyum lah. Marilah kita berusaha membebaskan diri daripada dosa syirik khafi yang tersembunyi dalam diri, dan umat perlu kembali kepada kesepaduan tauhid agar benar-benar mencari kesempurnaan agama. Apa maksud kesempurnaan tauhid? Iman, Islam, ihsan yang dekat belakang ni. Asas tauhid pada diri ialah pada etika iman, amalan Islam, mata hati ihsan. Apabila sempurna tiga tauhid tersebut pada diri, maka bergerak pula dalam membaiki ummah ini kembali kepada tauhid dalam semua aspek kehidupan, iaitu ekonomi, pendidikan, politik, perubatan, akhlak, rumah tangga dan sebagainya. Ibarat apabila sudah sempurna menjadi doktor, maka menjadi wajib pada kita merawat pesakit. InsyaAllah kita akan habis 3.30 ya. Kita akan habis. Lepas tu makan dan siapa-siapa yang nak ada soal jawab boleh stay. Siapa-siapa ada urusan boleh dengar urusan masing-masing. Pakaian mukmin ialah iman, Islam dan ihsan. Tengok belakang ni. Okey. Adapun pekerjaan mukmin ialah dakwah rahmatul lil alamin. Itu dengan membawa manusia kepada ketauhidan yang ingin mengesahkan Allah dalam kehidupan mereka di semua bidang. Apa yang menyediakan penulis? Siapa penulis? Cik Ibrahim bin Muhammad, guru kita semua. Saya juga maknanya mendapat bimbingan daripada beliau dan menyambung bimbingan tersebut kepada semua yang sudi untuk dibimbing. Maka kita nak sebut bahawa majlis ilmu kita ni rata-rata ada dua pembahagian. Ada dua kategori. Satu, majlis ilmu nak memberitahu, maka ustaznya mencampakkan pengetahuan dan jemaahnya hanya nak tahu. Itu satu kategori. Kategori yang kedua adalah majlis ilmu bukannya pengetahuan lagi, untuk mendapatkan bimbingan. Maka ustaznya membimbing dan jemaahnya sudi untuk dibimbing. Di kala itulah bidanan para mursyid mengatakan bahawa murid itu di hadapan gurunya adalah umpama mayat dengan pemandinya. Faham ya? Macam mana mayat dengan pemandi mayat? Ada mayat yang kata, pelan-pelan sikit lah, lari pemandi mayat. Duduk mandi-mandi itu sakit. Itulah memang tadi ya. Maknanya mayat hanya menyerahkan dirinya kepada pemandinya dengan penuh mempercayai si pemandi mayat. Ini dalam konteks majlis ilmu yang mana? Majlis ilmu untuk mendapatkan pengetahuan ke atau majlis ilmu untuk mendapatkan bimbingan? Maka ada berbeza. Kalau setelah sekian lama kita mengikuti majlis ilmu untuk mendapatkan pengetahuan, maka kita perlu pula untuk mempunyai kerongkongan dalam menghadiri majlis ilmu untuk mendapatkan bimbingan. Baru sempurna. Faham ya? Okey. Dapat air kopi, dapat uncang teh, tapi tak dibimbing bagaimana untuk membuat teh. Manfaat tak uncang tu? Tak manfaat. Walaupun ada manual, ada ilmunya. Bimbingan ni dia bersifat hands on. Pengetahuan hanya bersifat mengkhabarkan. Baru aku tahu. Soalnya Allah Ta'ala tak nak kita hanya tahu. Allah Ta'ala nak kita mendapat bimbingan bagaimana untuk merasai pengetahuan tadi. Faham ya? Dua dimensi majlis ilmu. Habis. Apa yang menjadikan penulis tauhid ihsan telah ditinggalkan ummah ini
Malah ada golongan ahli ilmu memandang rendah ilmu tersebut sehingga tiada menggalakkan untuk mempelajarinya. Istilah tasawuf menakutkan mereka, sedangkan ia hanya istilah pada maqam ihsan. Meninggalkan tasawuf adalah meninggalkan tauhid ihsan. Apabila tiada tauhid ihsan, seseorang itu masih tiada terlepas diri daripada syirik ketuhanan diri yang membawa kepada ketuhanan akal. Ini yang Ustaz kata tadi. Target kita adalah hanya untuk membuang rasa wujud diri dan menggantikan rasa wujud diri itu dengan 5 rasa. Boleh kat situ. Itu ultimate point dia. Kita main bola, kita tahu gawang gol kat mana. Kalau main bola dekat ABJ, gawang gol dekat UAE Gombak, maka kena bawa bola kilik-kilik sampai ke UAE Gombak tu. Masuk Sungai Kusu, masuk kampung Kusu Magai. Kena ultimate goal dia. Ultimate goal untuk pelajaran, untuk mendapat jiwa tauhid, membuang rasa wujud diri, digantikan dengan 5 rasa, iaitu rasa bahawa kita ini minallah, dari Allah, minallah. Yang kedua, merasai bahawa kita ini ma'allah, bersama Allah. Yang ketiga, merasai diri kita ini fillah. Yang ketiga, saya suka ulang lagi, minallah, ma'allah, kemudian billah, dengan Allah. Billah, wa ma sabruka illa billah. Dengan Allah. Yang keempat, merasai kita ini dalam keadaan merasai bahawa kita ini fillah, dalam Allah, yakni dalam rahmat Allah, dalam genggaman kasih sayang Allah ataupun qabdah ar-Rahman. Fillah. Dan yang kelima, kita ingin merasai bahawa kita ini bakal kembali kepada Allah, iaitu ilallah. Hanya 5 perasaan itu sahaja yang perlu ada dalam jiwa kita. Saya ulang balik. Yang pertama, minallah, dari Allah. Yang kedua, ma'allah, iaitu bersama Allah. Yang ketiga, billah, iaitu dengan Allah. Yang keempat, fillah, iaitu dalam Allah, ini dalam rahmat Allah. Yang kelima, ilallah, akan kembali kepada Allah. Itulah tauhid. Jadi untuk membuang rasa wujud diri kena diganti dengan 5 perkara tadi. Tenaganya, bekalan kekuatannya apa dia? Cinta. Kita memulangkan cinta hanya untuk kecintaan Allah. Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yes. Boleh sambung? Tanpa hakikat, yakni fana diri dengan Allah. Apa maksud fana diri? Hilang rasa wujud diri, itu fana diri dengan Allah. Manusia tiada akan sampai kepada Allah. Maksudnya selagi ada rasa wujud diri, takkan sampai merasai wujud Allah. Walaupun ilmu tahu Allah wujud, tapi nak merasai wujud Allah tak. Ya Allah Ta'ala nak ilmu ke rasa? Rasa, sebab rasa itu pada jiwa, pada rohani. Maka itu yang akan dihidupkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Right? Jiwa semakin kotor dengan syirik yang membawa kepada sifat angkuh, riak, kelekut, tamak, dengki, khianat, mengadu domba, dendam dan lainnya. Segala sifat ini adalah berpunca dari jiwa yang tiada tauhid ketuhanan, yakni dia ada berjiwa tauhid. Tauhid ketuhanan sekadar pada akal dan perbuatan, tetapi tiada pada mata hatinya. Ini ilmu tasawuf yang dapat menyaksikan keesaan Allah dalam segala sesuatu. Hanya dia dan dia. Hidup ini adalah dari dia untuk menguji siapakah hamba-Nya yang benar dalam mentauhidkan keesaannya. Jadi kalau kita belajar tasawuf, kita kata awak belajar tasawuf dah, saya dah belajar tasawuf dah. Kita apa? Kenal bagi hati, hikam dan sebagainya. Itu tasawuf ke? Itu hanya tentang tasawuf, bukan bertasawuf. Jadi Allah Ta'ala nak kita bertasawuf ke ataupun mengetahui tentang tasawuf. Okey, bila orang pergi haji, kita buat monolog apa? Travelog, travelog haji, umrah, travelog Turki, sebagainya. Kita baca pengalaman orang. Tidakkah akhirnya kita teringin untuk membina pengalaman sendiri? Akhirnya kita pun nak gedi-gedi, atau bahasa sopannya teruja untuk pergi ke umrah dan haji. Betul-betul ni? Sekarang ni kita hikam dan kebanyakan kita tasawuf sebenarnya menceritakan pengalaman mursyid tersebut dalam menjalani proses tariqah, iaitu perjalanannya untuk mencapai daripada pengetahuan
perjalanan untuk mencapai kepada merasai apa yang diketahui. Ini kena bimbingan. Setelah menghadiri majlis ilmu untuk mendapatkan pengetahuan, maka kena dibimbing untuk transformerskan, okey, daripada pengetahuan kepada merasai pengetahuan tersebut pada hati dan rohani. Maka sepanjang perjalanan itu ringkas dia, daripada sini ke sini jauh tak? Tak jauh kan? Tapi bukan benda yang mudah. Maka di situ macam-macam pengalaman rohaniahnya yang dia lalui, maka dia ungkapkan semula pengalamannya. Maknanya kita hanya membaca tentang pengalaman orang dalam perjalanan mereka. Soalnya bila kita nak berjalan? Bila kita nak berjalan? Kita tahu nafsu ada 7, nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu mulhimah, nafsu mutmainnah, radiyah, mardiyah dan kamilah. Soalnya kita ni nafsu kita di mana? Bila kita nak berjalan daripada nafsu amarah kepada nafsu lawamah? Bila kita nak dapat bimbingan daripada nafsu lawamah kepada nafsu mulhimah, mutmainnah? Dan nafsu paling bimbingan perlu kita cari nafsu apa? Mutmainnah. Kalau tidak mencapai nafsu mutmainnah, tidak ada asbab keselamatan di akhirat. Sebab nafsu mutmainnah adalah nafsu yang bertauhid. Kalau hanya tahu tentang tauhid, nafsunya tidak mencapai mutmainnah. Jika nafsu orang yang bertauhid adalah nafsu mutmainnah. Itu benda ni. Itulah benda yang perlu untuk kita sedar dalam konteks kita memahami macam mana untuk mendapatkan jiwa bertauhid. Yang penting perlu bimbingan, di situ perlu untuk mencari mursyid. Maka 3 perkara yang Ustaz pesan supaya anda dipertemukan dengan mursyid yang benar. Ini kaedah saja ya. Kalau kita bincang pasal kaedah, asal saja kaedah tersebut tidak menyuruh buat perkara yang haram dan tidak menyuruh meninggalkan perkara yang wajib, maka dia kekal bersifat terbuka, harus. Faham ya? Dia kaedah. Kalau kaedah tak perlu dalil, tak apa. Kalau kaedah perlu dalil, kaedah tak perlu dalil. Kaedah ni sebab dia kaedah. Orang yang pertama, banyakkan membaca Al-Fatihah sebagai hadiah cinta kepada Rasulullah SAW. Sebab baginda berkata, salahlah kamu memberi hadiah, nanti akan timbul kecintaan di kalangan kaum. Tahadu, tahadu. Maka kita menghadiahkan Al-Fatihah kepada Rasulullah SAW. Hadiah ni benda yang orang perlukan ke? Tak, orang pun ada jam, tapi kita nak bagi dia jam, hadiah. Jangan kata Rasulullah perlukan Al-Fatihah itu. Bukan soal Rasulullah tak perlu. Itu soal hadiah, cinta, untuk membangkitkan jiwa cinta. Itu yang pertama, menghadiahkan Al-Fatihah kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, memperbanyakkan sebanyak-banyaknya selawat kepada baginda. Sebelumnya 3 kali yang pertama selawat Ibrahimiyah, kemudian setelahnya itu apa-apa saja selawat. Kalau boleh Ustaz cadangkan satu hari untuk peringkat permulaan, maknanya tidak kurang 313 kali berselawat kepada baginda SAW, sempena mengambil barakah bilangan tentera Badar, yang mana tidak ada satu peristiwa yang paling dikasihi Allah dan Rasulullah berbanding peristiwa 313 orang sahabat bersama kekasih Allah SAW di kalangan mereka yang 313 itu berjuang dalam medan Badar. Amin. Bersempena dengan imannya ahli Badar. Itu saja. Okey, jadi 3 kali yang pertama selawat Ibrahimiyah dan 310 kali yang berbaki apa-apa saja selawat setiap hari, bukan dengan niat untuk dapat ganjaran pahala, kelebihan, fadilah dan seumpamanya, tapi hanya semata-mata untuk diberi asbab mencapai nur yang 4 tadi. Nur apa? Nur tauhid, nur ma'rifah, nur mahabbah dan nur hikmah. Selawat sebanyak-banyak. Nur. Yang ketiga, berdoa kepada Allah, minta dekat Allah, nak Allah. Itu cakap mudah. Ya Allah, ampunlah Engkau ya Allah. Maka Allah Ta'ala akan memberikan asbab kepada kita untuk kita mendapatkan Allah. Jadi untuk mendapatkan rahmat Allah. Kunhizat Allah tak nampak ya. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah fatullah. Maksudnya kita tak fikir nak dapat zat Allah, tak. Itu sempadan akal kita tak bicara tentang kunhi
zat. Tentang hakikat zat Allah tu hanya Allah yang mengetahuinya. Dan kita tak diizinkan dan tak dicipta mampu untuk bicara tentang kunhi zat. Dia panggil kunhi, hakikat wujud zat Allah tak. Jadi kita minta ke Allah, nak Allah jadi nak rahmat Allah, maka Allah Ta'ala akan memberikan kepada kita hamba-hambanya yang soleh yang mewarisi nur Nabi SAW untuk membimbing kita untuk mendapat nur tersebut. Faham je? Maka itu tiga perkara sehingga anda semua dipertemukan dengan mursyid yang benar. Kemudian anda akan berpegang dengan penghayatan bagi ayat walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Benar dan jujur untuk mendapat Allah. Allah Ta'ala pasti akan memberikan petunjuk, akan pelbagai jalan untuk menuju ke arahnya. Jadi maksudnya, kalaupun guru itu sesat, kita pasti akan dapat keselamatan. Baik kan? Lepas buat tiga perkara ini, Al-Fatihah, selawat yang sebanyak-banyaknya, Ustaz cadangkan 313 kali dan berdoa kepada Allah, nak Allah, maka selepas daripada itu bersatu balik kepada Allah. Tunggu sajalah Allah membuka jalan-jalannya untuk kita mendapat bimbingan untuk sempurna tauhid kita kepada Allah, pada akal, pada rohani dan pada jasad. Itu cara. Kemudian jangan kita menghukum pula guru kita tu benar tak benar guru ni. Kita pula menilai dia pula. Kita kena bersangka baik, kekal dengannya. Sebab ini bukan dengan akal, ini kerja jiwa. Macam tu. Alright. Dan adab untuk mendapat bimbingan adalah lebih halus berbanding adab hanya untuk mendapat pengetahuan. Maka bila dapat guru, jaga adabnya. Tiga perkara kena jaga. Jaga adabnya, jaga khidmatnya, dan jaga cintanya. Tiga perkara. Dapat guru, jaga khidmat, jaga adabnya, jaga khidmatnya, dan jaga adabnya. Adab, khidmat, cinta. Sebab apa? Cinta kepada guru adalah mata rantai untuk mendapatkan cinta kepada seluruh rantai yang sangat perguruan. Sampailah kita cinta kepada tabi'in, kepada kepada sahabat, sampailah kepada Rasulullah SAW. Cinta Rasulullah barulah kita dapat benar cinta kita kepada Allah. Itu laluan-laluan, itu dipanggil sanad. Maka semua ini mesti secara bersanad. Dan sanad itu lebih kepada guru tersebut diamanahkan oleh gurunya untuk khidmat kepadanya. Guru tersebut mengamanahkan kepada muridnya untuk guru tersebut mengamanahkan kepada muridnya untuk berkhidmat kepadanya dengan cara menyambung bimbingan si guru kepada si murid kepada orang lain. Itu menyambung sanad. Kalau pandai-pandai kita nak bimbing orang, tak menyambung sanad. Kena ada endorsement guru. Kita nak masuk kerja, kita kena bawa apa? Scraping kertas. Kertas yang ada cop apa? Cop senat. Masuk kerja, hantar orang sini, orang boleh print sendiri, cantik design, cop senat tak ada. Orang nak terima tak ada je kita. Tak. Sebab apa? Tak ada pengiktirafan. Maka kalau itu kita dah terima sistem tersebut, kenapa kita letak sistem sanad dalam pengajian? Bahkan ini untuk ke arah akhirat. Yang kertas ni sampai ke akhirat tak sampai ke akhirat. Okey. Di situ anda semua kena faham di antara mengajak dengan mengajar. Ini penting. Di antara mengajak dengan mengajar. Semua orang dipertanggungjawabkan untuk mengajak. Semua orang dipertanggungjawabkan untuk mengajar, tapi tak semua orang boleh untuk mengajar. Semua orang adalah da'i. Mengajar. Da'i bukan mengajar. Da'i hanya mengajar. Tapi untuk mengajar akan perkara yang diajak tadi, mestilah orang yang ada autoriti, iaitu sanad. Izin daripada gurunya untuk mengajar dalam bidang yang dia mahiri. Sama ada bidang fiqh, ada tasawuf, ataupun akidah. Gitu. Dalilnya apa? Balighu anni walau ayat. Baginda menyebutkan anni ke minni. Apa beza di antara anni dengan minni? Kalau Nabi kata balighu minni, maknanya semua orang kena ajar apa yang Nabi ajarkan. Sebab apa saja daripada Nabi,
semua kita kena sampaikan. Nabi sebut bini ke? Nabi sebut anti. Maksudnya apa? Sampaikan tentangku. Walaupun satu ayat. Maksudnya sampaikan tentang jasadku, bagaimana perlakuanku. Sampaikan tentang akalku, bagaimana cara aku berfikir. Sampaikan tentang hatiku, macam mana jiwaku, emosiku. Sampaikan tentang rohaniku, macam mana rohaniku. Sampaikan tentang agama yang aku perkatakan. Maka sampaikan itu maksudnya apa? Tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya semua orang bertanggungjawab untuk mengajak umat manusia kembali kepada Rasulullah dalam aspek jasad baginda, dalam aspek intelektual baginda, dalam aspek emosi baginda, dalam aspek rohani baginda. Itu semua orang mengajak. Itu hadis beliau. Ini ada pun untuk mengajar tentang jasad baginda itu, untuk mengajar tentang akal baginda, intelektual baginda, untuk mengajar tentang hati emosi baginda, untuk mengajar tentang kerohanian baginda. Semua orang ke hanya yang mewarisi sangat sahaja. Sekarang yang berlaku, semua orang nak mengajar. Tetap berlaku huru-hara dalam kefahaman. Bapak pandai, siapa gurunya yang endorse untuk dia mengajar. Jadi kena faham, kita di posisi mana. Kalau benar kita di posisi mengajar, ya silakan, alal khair wa barakah. Kalau kita di posisi mengajar, silakan. Pada posisi masing-masing, masing-masing ada khairan wa barakah. Jangan terlalu dia nak mengajar. Itu jadi macam-macam. Kalau pula mengajar benda ni pula, asyik saya nak hukum. Untuk sini pula nak 50 kat sini. Itu jadi orang cara dulu. Dan nak Islam pula, nak belajar Islam, direct Quran hadis. Begitu ke? Tak. Kena tahu macam mana nak memahami Al-Quran hadis. Kena ada tu asas iman macam mana, asas tasawuf macam mana, membentuk tauhid. Kemudian kena tahu asas fiqh macam mana. Daripada situ baru kita memahami. Nampak? Okey, itu bendanya. Itu antara disiplin-disiplin yang ketat untuk kita mencapai jiwa bertauhid antara. Okey, last sekali, ya Allah, selamatkan diri ini daripada kesyirikan nafsu, akal dan merasai kuasa pada diri. Garis kat situ, merasai kuasa pada diri, garis kat situ. Itu memang syirik khafi. Merasai kuasa pada diri. Ya Allah, selamatkan diri ini daripada mensyirikkan Engkau dengan melihat dan bergantung pada kuasa manusia dan kuasa alam. Ya Allah, tentukan dalam mata hati kami daripada memandang yang lain melainkan hak Engkau. Engkau lah yang tunggal dalam ketunggalanmu, tiada af'al, asma, sifat dan zat melainkan Engkau dua. Yang ada di sekeliling ini hanyalah bekas atau kesan daripada sifat kamalatmu dan sifat kesempurnaan Allah. Sesungguhnya segala asma, nama-nama dan sifat terhimpun dalam sifat Ar-Rahmanmu. Segala pentadbiran alam ini bergerak di atas namamu Ar-Rahman. Maka tenanglah wahai diri dalam pelukan Ar-Rahman. Amin ya Rabbal Alamin. Okey, sekarang kita pergi yang awal. Dah faham kat situ kan poin dia? Okey, sekarang kita tengok kitab ini mengandungi beberapa bahagian buka untuk kandungan. Pertama, mukadimah. Pada mukadimah ini diterangkan bahawa yang wajib bagi setiap orang dalam konteks pengajian tauhid ini adalah pada takat fardu ain sahaja. Ringkas kata, fardu ain pada ilmu akidah ini bila mana manusia tak puas, kalau bila mana kita dah sampai peringkat tak nak